Ya Allah, patutkah aku mempelajari kimia, ya Allah? Berikanlah aku jawapan, ya Allah. Pak. Buat anda yang ragu-ragu, Kimia ada di mana-mana. mahupun makanan, minyak wangi, pakaian dan sinaran mentari. Kimia merupakan satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jarin. Fakta, perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab al-kimia. Kimia sangatlah penting kerana semua yang kita lakukan ialah kimia. Malah, badan kita juga terbina meliputi bahan kimia seperti oksigen, karbon dan hidrogen. Selain itu, kimia memberi pelbagai sumbangan dalam hidup. Antaranya dari segi bidang pekerjaan, seperti bidang perubatan, pertanian dan banyak lagi. Seperti yang kita tahu, perubatan memerlukan kimia. Bagaimana pula dengan pertanian? Dalam pertanian itu sendiri, memerlukan baja untuk mengelakkan haiwan-haiwan perosak. Mari kita ke masa lampau untuk melihat sejarah tentang kimia. Di sekitar abad ke-8, satu nama besar telah mengangkat taraf Islam di pesada dunia apabila seorang ilmuwan Arab digelar bapa pembangunan kimia berkecimpung dalam bidang ini, Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan dianggap sebagai seorang pujangga dalam penciptaan asas saintifik kimia moden dan buktinya disaksikan berdasarkan kata-kata oleh para sarjana barat sendiri. Beberapa penemuan Jabir Ibn Hayyan termasuklah asid hidroklorik, asid nitrik, asid sitrik, asid asetik, teknik penyulingan, teknik perhabluran dan banyak lagi. Lihat betapa hebatnya insan ini yang mampu mengimbangi intelek rohani dan sains dengan baik. Apabila sesuatu bidang berkembang seiring dengan zaman, maka faedahnya juga bertambah. Contoh paling mudah ialah penghasilan vaksin. Vaksin itu sendiri tercipta setelah pelbagai kajian dan ujian dilakukan. Hasilnya, kadar jangkitan mampu diminimalkan. Biarpun kita tahu, penghasilan vaksin itu memerlukan kerja keras yang sukar dan gigih. Memerlukan penggunaan ilmu sains, kimia, biologi yang tinggi. Tetapi, itu bukanlah satu keperluan buat kita untuk menghiraukannya. Tugas kita adalah untuk menjalankan tanggungjawab dan mengambil vaksin itu, yakni memanfaatkan hasil kajian tersebut. Ingat, kita tidak mahu nasi menjadi bubur. Berbalik semula kepada topik asal, apakah contoh kemajuan bidang kimia yang berpotensi terutama di masa hadapan kelak? Kemajuan dari pelbagai aspek seperti penghasilan bahan serta teknologi baharu, penerokaan industri kimia organik dan sebagainya sememangnya memberi nafas baharu kepada ketamadunan manusia untuk terus berkembang moden. Sebagai contoh, logam dan karbon mampu bergabung untuk membentuk teknologi tenaga baharu. Sel suria mesra alam yang dibina menggunakan jenis keluli tahan karat dan sel tumbuhan juga mampu direalisasikan melalui penyelidikan lanjut. Fakta menarik, seperti yang kita tahu, badan manusia mengandungi hampir 18% karbon. Tahukah anda bahawa tubuh badan manusia rata-rata mengandungi karbon yang cukup untuk membuat 900 batang pensel? Sebagai akhir kata, janganlah kita ragu-ragu untuk belajar sesuatu perkara baru. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud, menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Meskipun kimia ini hanyalah ilmu fardu kifayah, tidak salah untuk kita cuba mempelajarinya kerana ia akan memberi banyak manfaat kepada kita pada masa akan datang kelak. InsyaAllah. Bak kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sekiranya ingin yang baik mendatang, maka berusahalah sebaiknya sehingga kejayaan itu mampu ditatang. Kini, baru ku sedar bahawa tujuanku belajar ini adalah tidak lain dan tidak bukan lillahi ta'ala.